Salam sejahtera dan salam hormat kepada barisan pengajar dan urus setia Seminar Penyelidikan STEM Digital Penang 2022 peringkat kebangsaan atas penganjuran program yang berimpak tinggi ini. Saya Hemalani Munsami daripada SMPK Vocational Indapura Kulai Johor berterima kasih kerana memberikan peluang ini untuk berkongsi hasil kajian saya di platform dalam tema pedagogi. Tajuk kajian saya pada hari ini ialah kaedah hot seat meningkatkan tumpuan murid bermasalah pembelajaran dalam kursus dandanan rambut. Pengajaran dan pembelajaran PDP selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP merupakan norma baharu dalam menyaksikan perubahan dalam pendidikan di Malaysia dan ia juga tidak ketinggalan dalam pendidikan khas. Kegagalan guru dalam menarik perhatian murid dalam mempelbagaikan pedagogi menyebabkan pelibatan murid semakin menurun dan tidak memberikan tumpuan dalam kelas. Melalui pembacaan kajian ilmiah, saya mendapati penerapan Part 21 dapat mengatasi masalah tumpuan. Namun, ketandusan penerapan Part 21 di Malaysia masih terhad, terutamanya dalam pendidikan khas disebabkan beberapa faktor dan perlu diambil perhatian dan tindakan selanjutnya. Bertitik tolak dari sini, saya mengambil inisiatif untuk mentransformasikan proses PDP melalui penggunaan kaedah hot seat yang terancang dan berstruktur mengikut keupayaan kognitif murid untuk meningkatkan pelibatan murid dalam kelas dan merangsang minat serta tumpuan murid dalam proses PDP. Tujuan kajian ini ialah meningkatkan tumpuan murid bermasalah pembelajaran dalam pembelajaran. Objektif kajian ini ialah meningkatkan tumpuan murid bermasalah pembelajaran dalam pembelajaran dengan menggunakan kaedah hot seat. Seterusnya, soalan kajian ini ialah adakah terdapat peningkatan tumpuan murid bermasalah pembelajaran dalam kursus dandanan rambut dengan menggunakan kaedah hot seat? Banyak kajian dalam dan luar negara membuktikan bahawa strategi hot seat meningkatkan minat dan kefahaman membaca dalam kalangan murid. Seterusnya, ia juga meningkatkan kemahiran komunikasi, motivasi dan aktif dalam proses PDP. Tambahan pula, ia juga meningkatkan keseronokan dan murid aktif dalam proses PDP. Selain itu, ia juga meningkatkan komunikasi sosial dan nilai kepimpinan dalam kalangan murid. Dengan ini, penggunaan infografik dalam pendidikan juga meningkatkan interaksi dan persepsi murid secara aktif. Dalam metodologi kajian ini, sampel kajian ini terdiri daripada 6 orang murid lelaki yang mengambil kursus dandanan rambut tahap 2 dari Sekolah Menengah Pendidikan Vocational Johor. Dalam kajian ini juga, instrumen yang digunakan ialah pemerhatian dan temu bual. Maka, intervensi yang diperkenalkan adalah kaedah hot seat. Kajian ini menggunakan model kajian tindakan yang diasaskan oleh Chemis dan McTaggart 1988. Dalam fasa merancang, guru memperkenalkan kaedah hot seat beserta peta I think iaitu peta pemikiran sebagai bahan pembelajaran. Pertamanya, guru memilih murid untuk menjadi pakar atau watak utama serta memberikan empowerment iaitu penurunan kuasa serta kebebasan dalam membentangkan idenya. Kedua, murid diminta membuat bacaan dan kajian sama ada secara individu atau berkumpulan iaitu flipped classroom telah dipraktikan. Dalam fasa bertindak, pakar atau watak utama diberikan ownership secara penuh dalam membawa sesi soal jawab serta menyiapkan diri untuk menjawab soalan-soalan daripada murid-murid lain. Di sini, guru memainkan peranan sebagai facilitator serta membimbing murid sekiranya menghadapi masalah dalam sesi soal jawab. Dalam fasa memerhati, guru memerhatikan keupayaan murid dalam membentangkan hasil bacaan dan melihat perubahan yang berlaku pada murid sepanjang intervensi ini dijalankan. Dalam fasa mereflek pula, guru membuat refleksi tentang kefahaman murid melalui kad refleksi PDP untuk murid merumuskan hasil pembelajaran mereka. Guru juga dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kajian serta mengira beberapa cadangan tambahan untuk kajian lanjutan. Graf 1 menunjukkan pendedahan kaedah hot seat dalam proses PDP secara terperinci. Secara spesifiknya, kesemua item menunjukkan peningkatan pelibatan murid yang memberangsangkan. 5 orang murid menunjukkan perubahan tingkah laku bahawa kaedah ini menggalakkan mereka memberikan tumpuan dengan baik dan 6 orang murid juga mendapati seronok dengan proses pembelajaran. Kaedah ini juga menggalakkan murid berkomunikasi dalam perbincangan, meningkatkan daya ingatan serta dapat melibatkan murid secara aktif sepanjang proses PDP. 5 daripada 6 orang murid pula mendapati terdapat perubahan pada sikap mereka dan ada perubahan peningkatan dalam memberikan cadangan dalam aktiviti kumpulan maupun semasa
perbincangan. 5 daripada 6 orang murid menunjukkan pelibatan secara kolaboratif semakin meningkat bagi setiap perbincangan kerana seorang murid menghadapi masalah pertuturan. Akhirnya, kajian ini mendorong semua murid menjadi aktif dan berjaya membangkitkan serta mengekalkan minat dan meningkatkan tumpuan murid dalam proses pembelajaran. Graf 2 menunjukkan dapatan analisis temubual kaedah hot seat dalam PDP secara sistematik. Secara teliti, kesemua item menunjukkan peningkatan melebihi 5 orang murid sepanjang proses PDP. Justru semua murid menyatakan kaedah ini amat berkesan dan memberikan idea mereka serta meningkatkan tumpuan mereka. Tambahan pula, murid amat selesa dalam bertanya soalan dan memberikan pandangan mereka secara bebas tanpa halangan. Murid juga menyatakan bahawa mereka amat seronok dan tidak sedar waktu berlalu dengan cepat dengan kaedah hot seat ini. Akhirnya, 5 daripada 6 orang murid mendapati berani untuk menjadi watak utama atau pakar manakala seorang murid menghadapi masalah pertuturan. Secara keseluruhannya, analisis ini menunjukkan bahawa melalui kaedah ini, guru berjaya mengendalikan proses PDP dengan sistematik dan dapat meningkatkan tumpuan murid. Bukan itu sahaja, penggunaan kaedah ini juga dapat membantu murid dalam mengorganisasikan pemikiran murid, memudahkan pemahaman serta membantu murid membentangkan idea-idea yang bernas dan baru. Secara keseluruhannya, melalui kajian ini, saya mendapati bahawa persekitaran seronok membawa kepada pembelajaran berpusatkan murid di mana murid diberikan empowerment dan membentuk nilai kepimpinan secara tidak langsung. Situasi ini menggalakkan murid sebagai core designers dan core learners dalam meningkatkan kemahiran generik yang membantu kehara kemenjadian murid dan meningkatkan kualiti moral insan yang disokong dengan learning by doing. Hasilnya, kajian ini meningkatkan tumpuan dan menjadikan murid semakin aktif dalam proses PDP. Secara kesimpulannya, saya amat bersyukur kerana kajian tindakan yang dijalankan ini telah berjaya meningkatkan tumpuan dan menguasai pelbagai jenis kemahiran insaniah secara tidak langsung. Selain ini, kajian tindakan ini juga membantu saya membuat penambahbaikan proses pengajaran secara berterusan. Justru saya mengambil inisiatif untuk menyertai seminar ini untuk menyebarluaskan kaedah hot seat kepada semua guru selain guru-guru di sekolah saya. Sekian sahaja daripada saya tentang kaedah hot seat dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran. Terima kasih dan jumpa lagi.